Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. I am Wan Harisun and I'm going to share some beneficial contents and sometimes not so beneficial content. Okay guys, hari ni saya nak ceritakan macam mana caranya untuk kita tukar PTPTN, pinjaman tu daripada loan kepada beasiswa. Mesti korang nak tahu kan macam mana syarat-syarat dia dan cara-cara untuk pastikan PTPTN korang boleh tukar daripada pinjaman kepada beasiswa. Syarat yang pertama ialah korang mestilah mengikuti ijazah sarjana muda sepenuh masa. Tak boleh separuh masa ke, kan ada yang buat part time kan. Korang mesti full time punya. Yang kedua, korang mestilah mendapatkan ijazah sarjana muda kelas pertama. Dan kelas pertama ni saya dah ceritakan sebelum ni berapa pointer dia, boleh tengok dekat video sebelum ni. Dan yang ketiga pula, korang mestilah menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan. Contohnya, pengajian korang tu dalam masa 3 tahun kan. Jadi perlu tamatkan dalam 3 tahun juga. Tak boleh kalau korang lanjutkan kepada 3 tahun setengah ke disebabkan sebab-sebab tertentu. Jadi kalau nak pengecualian bayaran balik, mesti tamat tepat pada waktu dia. Tak boleh lebih. Yang keempat pula, pinjaman korang tu, PTPTN, tak boleh bertindih dengan tajaan lain. Contohnya mungkin korang ada tajaan daripada Yayasan Tun Abdul Rahman ke, Yayasan Tenaga Nasional ke. Kalau korang bertindih dengan pembiayaan lain, memang tak boleh nak minta pengecualian bayaran balik. Yang kelima pula, kursus yang korang ambil tu, jikalau korang berada di IPTS lah, Institusi Pengajian Tinggi Swasta, mestilah mempunyai akreditasi penuh daripada MQA, ataupun kita kira macam pengiktirafan lah, MQA. Mesti kena ada MQA. Biasanya kalau dekat IPTA mostly semua dah ada MQA. Yang keenam, yang paling penting sekali, perlu mohon pengecualian bayaran pinjaman balik PTPTN ni dalam masa 12 bulan, setahun daripada tarikh convocation. Contohnya kita graduate 28 hari bulan 3, jadi kena minta dari tarikh tu dah boleh apply untuk pengecualian. Dan yang terakhir sekali, peminjam tu mestilah daripada kategori B40 ataupun M40 semasa tarikh membuat permohonan pengecualian pinjaman, pengecualian bayaran balik tu. Dan ini terpakai untuk semua peminjam yang tamat pengajian pada selepas 1 Januari 2019. Dan tu adalah 7 syarat untuk pastikan korang boleh bayar pinjaman PTPTN tu, boleh tukar. Boleh dikecualikan lah daripada bayaran pinjaman tu semula. Dan yang seterusnya, kalau semua syarat-syarat tu dah lengkap, korang mesti nak tahu juga kan macam mana cara nak memohon. Jadi saya dah mohon. Yang pertama sekali, korang kena pastikan semua dokumen tu lengkap dan boleh apply melalui portal PTPTN melalui online je. Kalau dulu nak kena submit surat dan sebagainya, nak kena post, tapi sekarang dah tak perlu untuk post. Perlu apply melalui online saja. Jadi sekarang saya akan tunjukkan apa dokumen-dokumen yang diperlukan. Okey, sekarang kita pergi pula kepada dokumen-dokumen yang diperlukan. Okey, yang pertama sekali, yang paling penting ialah korang perlu ada salinan transkrip. Transkrip peperiksaan lah yang akan diberikan selepas kita graduasi, ataupun pada hari kita graduasi tu dia akan bagi transkrip peperiksaan yang ada tulis semua mata pelajaran yang kita ambil dan apa grade yang kita dapat, A ke, B ke, C ke, dan sekali dengan tarikh kita habis belajar, tarikh senat luluskan dan semua sekali. Yang tu yang pertama sekali, nak kena ada transkrip peperiksaan. Yang kedua pula, perlu ada salinan sijil ijazah sarjana muda tu. Perlu ada salinan ijazah lah yang macam scroll tu yang menentukan korang ni dah habis ijazah. Dan kalau elok kalau situ dah tulis kat situ ijazah kelas pertama. Kalau tak ada yang tu, maka kena ada syarat yang ketiga, which is korang perlu ada surat pengesahan pengajian. Yang tu yang menentukan bahawa korang mendapat kelas pertama. Biasanya yang ni boleh minta dengan fakulti korang lah. Untuk dia bukan dengan fakulti, sorry. Korang kena dapatkan daripada universiti. Biasanya kalau macam saya dekat Uniza, kena dapatkan daripada Comel. Comel ni yang akan uruskan untuk kita punya surat pengesahan. Surat pengesahan untuk tunjukkan bahawa kita mendapatkan kelas pertama. Jadi saya akan tunjukkan juga contoh macam mana surat tu dekat sini. Cuma akan sensor sikit maklumat-maklumat yang penting. Yang keempat, bagi peminjam IPTS, mesti kena sediakan juga surat yang menunjukkan akreditasi MQA. Maksudnya pengesahan sama ada kita punya kos tu sudah diiktiraf oleh MQA. Dan yang kelima pula, perlu ada surat pengesahan tamat belajar
Kalau di ijazah sarjana muda korang tu, dekat scroll tak ada tulis kat situ bila korang tamat belajar, mesti nak kena ada surat pengesahan juga bila korang tamat belajar. Tapi biasanya macam saya sendiri, saya apply dengan Uniza, macam hantar surat lah. Saya buat email, saya hantar email dekat Puan Aimi. Puan Aimi yang uruskan tentang penulisan surat yang untuk PTPTN ni lah, untuk ijazah kelas pertama ni. Jadi saya email pada dia, saya emailkan saya punya IC, saya emailkan salinan transkrip dan juga salinan ijazah saya. Dan saya hantarkan semua tiga-tiga perkara ni kepada Puan Aimi, dan dia buat balik surat tu. Surat tu kita boleh gunakan sebagai surat pengesahan tamat pengajian jugalah, sebab kat situ ada tulis tarikh tamat belajar dan juga tulis juga pengesahan bahawa kita ni dapat kelas pertama. Dia siap tulis sekali dengan berapa kita punya GPA tu. Dan Puan Aimi juga dah sekalikan juga dengan sign. Dia siap sign sekali lah untuk bagi pengesahan bahawa diluluskan oleh kita punya pendaftar. Okey, jadi lepas korang dah siap dapatkan semua dokumen tu, just buka laman web PTPTN tu. Saya akan bagi juga link dekat bawah. Lepas tu register apa semua, masukkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan hantar. Bila dah hantar, cuma perlu tunggu masa dalam 60 hari waktu bekerja daripada tarikh korang memohon. Jadi tu je yang diperlukan. Tapi dia mengambil masa lama juga kalau nak tunggu surat daripada universiti lah, sebab ramai jugalah yang dapat ijazah kelas pertama ni dan nak mohon pengecualian daripada bayaran balik. Saya harapkan video kali ini dapat memberi manfaat kepada korang yang nak mohon pengecualian bayaran balik tu. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe.